ini ada qadirun. Sifat Allah ni qadirun, berkuasa. Qadir, kuasa Allah. Ya Allah, kami ni nak kereta, bagilah sikit kuasamu, kereta kami ni boleh bergerak, selamat. Dan kami boleh bawa dalam keadaan kami meminjam kuasamu ya Allah, selamat. Sampai alhamdulillah, terima kasih ya Allah, tolong bagi kami berjalan dengan kereta, tolong kami bagi berjalan dengan motor, tolong bagi kami boleh bawa motor, bawa kereta, berjalan kaki pakai kasut, bukan kasut dan alhamdulillah. Simple je, mudah sangat. Tapi kita ayam lupa, kita lupa. Memang perangai manusia lupa. Bukan Melayu mudah lupa, semua manusia lupa. Semua manusia lupa. Dengan kata Melayu lupa, tak Melayu ingat dah je lah, lupa je lah. Bangsa Israel lagi lupa, lupa daratan tu. Dan firman-Nya wa ilaihi yurja'ul umur kulluhu, dan kepada Allah lah dikembalikan semua urusannya. Bila kita dah buat, semua urusan Allah akan balik pada Allah, kembali pada Allah. Sebab itu kita pinjam saja kuasa Allah. Kita bukan ambil terus, kita ambil terus, kita pinjam saja. Allah pinjamkan kepada kita orang yang kita sayang. Orang perempuan dipinjamkan kepada kita suami. Orang lelaki dipinjamkan kepada kita isteri. Suami dan isteri dipinjamkan kepada kita anak-anak yang kita kasih, yang kita sayang. Semalam duk tengok TV sama-sama, keluar makan nasi ayam Hainan sama-sama. Pagi ni gerak manggil mayang tak ada. Semalam duk main dengan anak seronok, kecil-kecil main duk tengok dia gelak. Pagi ni tengok sunyi dah. Awaklah Allah Ta'ala buat aku macam ni, tak adil lah Allah Ta'ala ni. Aku tengah duk sayang dia, bagi buat apa bagi kat aku, tak apa lah macam ni. Tak kena lah ya Allah Tuhan. Aku dah sembah, aku dah semayang, aku dah puasa, aku buat semayang sunat, ibadat puasa sunat, pasal apa buat kat aku macam ni? Kita kena ingatlah, kita tak tahu kontrak Allah bagi kepada kita itu sampai bila, sampai ketika mana, dan Allah Ta'ala boleh ambil bila. Sebab semua itu dia mutlak. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu, kesemua urusan, semua perkara akan balik kepada Allah Ta'ala. Kita apa yang kita mampu buat, kita apa yang kita mampu jaga. Anggota badan kita ni pun kalau Allah tak bagi lekat kat badan kita, habis hilang betul. Dalam hak tu ada kunci motor rata tak. Telefon pun tinggal je, duk beli baru je. Bukan ikut trend, pasal tinggal telefon baru pula hilang. Pergi makan orang tua tu ni, kau internet tinggal. Telefon main hempul-hempul, sekali dengan pinggan, sekali dengan telefon kakak ni. 2 bulan kali beli, 2 bulan kali beli. Macam tu punya urusan pun kita tak boleh jaga. Maka hanya yang layak jaga ini Allah jaga. Itu ulama bahas, kadang-kadang ada bab-bab pasal-pasal ulama bahas. Contohnya orang yang kematian anak kecil. Anak kecil yang mati, siapa yang tak sayang budak kecil? Semua orang sayang. Saya pun sayang anak. Bila saya pergi tengok orang yang kematian anak cucu yang kecil-kecil, letak balik dan sebagainya, tengok kesian, balik teringat kepada anak kita. Semua teringat. Kecil, kalau cucu aku mati, kalau anak aku mati, aku tak tahulah aku nak jadi macam mana ni. Sayang sangat kat mereka. Aku nak jatuh pingsan 2 kali, makin aku angkat jatuh pingsan 3 kali, 4 kali. Silap-silap aku duduk hospital, anak cucu aku orang pergi simpan, aku tak boleh tengok, pasal aku duduk hospital pingsan. Kita tak tahu keadaan kita ni macam mana. Bila kita ingat segala-segalanya adalah daripada Allah, Allah pinjamkan. Dan kita ingat bahawasanya kita hanya akan lenyap seketika di dunia. Di dunia ini tak ada. Di dunia ini sementara.
maka kita akan dapat bertemu, berjumpa pula di akhirat yang kekal abadi. Kita jumpa. Tak payahlah merintih-rintih. Islam tak bagi, Nabi tak bagi merintih meraung. Laisa minna man syaqqal juyub wa laqabal judub. Bukan daripada kalangan kami orang-orang yang kau cari koyak apa baju-baju tak mau cakap dada ni tak mau. Macam Syiah meratapi kematian Sayyidina Husain, syaqal juyub yang Nabi kata tu, koyak habis baju Husain kasih Syiah nak sopa je ustaz tengok nampak di Karbala ustaz dia pasal video tepuk pisau takik belakang, baling belakang dan sebagainya, koyak rabak meratapi kematian orang lain sampai ke tahap itu. Ta'assub. Nabi Muhammad, anak dia mati, dia buat apa? Anak lelaki Nabi semua mati. Mati belaka. Tak kekal. Allah bagi sekejap, mati dalam beberapa bulan, ada hidup sampai 2 tahun, ada hidup 5 tahun, semua mati. Nabi sebagai manusia biasa, orang sihat, orang normal, sedih, memang sedih kan Nabi. Orang nak buat turun anak ada dalam kubur, Nabi tak lagi, aku sendiri buat turun, saya nak aku. Dia nak buat turun. Itulah ratapan terakhir aku untuk anak. Tapi Nabi tu ingat, ini hak Allah. Ini hak Allah. Aku bagi pinjam, bukan bagi turun. Kerana ada yang kamu sayang ini, aku nak tolong jaga. Kalau kamu jaga, nanti mungkin aku dah jadi tak sayang sebab kamu tak pandai jaga. Kita kena ingat tu. Aku ambil umur 6 bulan, aku ambil umur 15 tahun, aku ambil umur 12 tahun, aku ambil umur 3 tahun. Aku ambil sebab kamu sayang sangat kepada dia. Mungkin kerana kamu sayang kepada dia, aku nak tolong jaga. Sebab aku nak bagi kamu jumpa dia dalam keadaan sayang menyayangi selama-lamanya. Aku tolong ambil. Kalau kamu belah dia besar, kot-kot sakit tu ayam mata darah, jadi anak aku saya jadi pula. Kamu dah jadi macam tu, duk doa, ustaz, macam mana lah anak saya ni, saya kata sepatah dia 18. Saya suruh sembahyang, lagi suruh, lagi buat tak tahu ustaz. Nak marah besar lah, nak kata angkat menyapu, saya pun tahu pada larat dah. Dulu ni sayang, timang macam datang minyak yang penuh. Tapi bila main besar, habis. Tak ada apa. Jadi macam Sweden, saya tengok berita bernama semalam, psikologis, seorang psikologis yang terkenal. Dia kata Sweden punya sayang kepada anak-anak dia, satu negara pertama yang mengagungkan kanak-kanak, yang terlalu menjaga kebajikan kanak-kanak sehingga tak boleh buat apa-apa langsung, dengar rotan pun tak boleh. Sehingga kesan dia, anak-anak di Sweden itu sudah melampau. Sikit-sikit report, ada child abuse, ada penderaan. Mai tangkap, tak boleh lah buat ni. Kalau kita ni duk letak sehari 18 tan ke lapuk, jiran sebelah dengar, hello, ni jiran belah rumah saya, anak buat sekian-sekian ni, taman jalan sekian, letak anak ada jajan. Kacau saya nak tidur, kacau saya nak tengok TV, letak anak dia main, dia keluar, ingat kot, dak dadah ke apa ke, pokoknya letak dia, dia nanya beli. Kanak-kanak di Sweden sudah jadi melampau, tidak hormat ibu bapa, tak hormat orang tua. Ini. Jadi psikologis tu kata di Sweden ni anak-anak dengan ibu bapa dia macam sahabat, macam kawan.
Kawan, biasalah. Kalau rasa meluat. Ini kita kawan lah. Kawan, baik. Boleh pergi buri, boleh pergi tengok TV, boleh pergi mengaji. Mai tak kenal, klik. Hampir utara, hampir barat. Hampir barat untak, hampir lebur terbang. Kawan. Tapi Nabi ajar, la'ib waladaka sab'an. Adib walad la'ib waladaka sab'an. Masa umur 7 tahun pertama, la'ib, bermainlah, melawaklah, bergurau senanglah dengan anak-anak dalam fasa kosong, dalam masa 1 hingga 7 tahun. Ni tempoh boleh main. Main laju cat, amal-amal, dalam kuku-kuku. Main, bukan buat kawan-kawan lagi. Main dulu. Main dulu. Main. Cucu untuk main itu. Main terbang tebu, balas salah. Dah lupa dah Ustaz macam tu tak? Saya ingat. Saya dah main anak saya. Tu hak yang kecil tu. Woi, cukup syok tu. Nyik-nyik semua tu. Pasal buku tu saya simpan. Ada buku lagu-lagu tradisional rakyat. Saya simpan. Saya ada satu buku arsip Negeri Kedah Tua. Saya photostate tu. Saya minta kawan saya kerja arsip. Salah tu kan, pasal bila saya baca dalam tu banyak sejarah Kedah Tua. Lepas tu lagu-lagu tradisional orang-orang tua. Anak lembu merah, tambak pokok asam, adik kena marah, tarik muka masam. Syok tu. Ingat tu, ingat. Oh, nyanyi saya boleh bernyanyi. Budak-budak pun seronok. Tuk-tuk rajin duit kan. Nah, musim-musim macam ni kalau dia bendang tu, duduk bawah pokok belam tu, tuk air syok. Kena angin syok. Lena. La'ib, main. Sampai umur 7 tahun yang kedua, 8 hingga 15 tahun, 7 tahun yang kedua, adib waladaka. Adib maknanya adabkan, didikkan, ajarkan, berilah ilmu pengajaran kepada mereka. 7 tahun kedua itu jak sembahyang, kena bagi latih puasa, latih tutup aurat, latih itu, latih ini, hormat orang tua, bagi salam, makan baca doa dan sebagainya. Adik sehingga 15. Proses penerapan nilai dan pendidikan. Kita adalah ibu bapa, ada kurikulum kita sendiri. Ada subjek yang kita nak ajar. Di kenduri ni abang ni kenduri Pak Long ni Pak Long belah ayah, ni Pak Long belah mak. Ni Pak Ngah, ni Pak Ngah belah ayah, ni Pak Ngah belah mak, ni sepupu kita. Kena ajar. Hormat, jumpa orang tua kita salam, minta maaf, nak balik jumpa assalamualaikum. Pergi rumah dan nak pergi jalan-jalan, tengok ada apa-apa, ada beli-beli, singgahlah beli roti gula ke apa-apa sepupu. Hadiah buah-buah tangan, latih, ajar. Sampai yang ketiga 16, sampailah ke 25, 26. Maknanya sampai dah remaja, dia dah besar, dia dah menengah. Sahib, sahabatkan dia, kawanlah dengan dia, karibkan dengan dia, buatlah dia sebagai kawan sahabat handai. Sahabat handai ni boleh berbincang, boleh tanya pandangan, dia bagi pandangan, idea kita boleh terima. Kalau kita tak boleh rendah-rendahkan dia, tak boleh remeh-remehkan dia, tak boleh kecil-kecilkan dia. Kalau dia buat baik, kita hargai. Sesuatu yang betul kita puji, sesuatu yang tak betul jangan dikeji, tetapi perbetulkan. Maka itu sahabat. Itu sahabat. Buat sebagai kawan akrab. Maka Islam bagi Nabi ajar hebat. Kalau tidak, jadi macam tu. Kesian sahabat kita yang di sana. 4 anak duduk dengan orang, anak minta nak balik, mak nak balik, mami nak balik, daddy. Rotan tangan saja. Anak tak semayang. Anak tak semayang. Di Sweden memang tak semayang.
Itulah kesannya apabila kita tidak berbalik kepada hukum Allah, tidak berbalik kepada ajaran Rasulullah dan sunnah Rasulullah. Sayang kita. Dan firman-Nya lagi, subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai', maka maha suci Allah yang di tangannya kuasa atas segala sesuatu. Maha suci Allah. Subhana, maha suci Allah. Alladzi biyadihi malakutu kulli syai', atas tangannya setiap segala urusan, setiap segala benda, setiap segala kerja. Biyadihi, duduk dalam genggamannya. Seorang bos di pejabat, apa sahaja berlaku kerja sampai kepada bilik air tersumbat, bos, bilik air tersumbat lah. Hampir panggil orang repair. Dia suruh. Boleh tak pandai-pandai pekerja nak pergi panggil orang repair? Siapa nak bayar ni? Pergi panggil, bos, orang repair bilik air kena 200. Bila habaq aku? Bos tu kata, habis dia lepas orang habaq dia. Oh, ni bilik air kita, hampa yang guna aku dah beli aku, habis dia kata. Nak lepas Allah milik segala alam ni. Dia boleh buat. Dia boleh buat. Semalam tengok berita semalam orang kata sekarang ni cuaca sejuk lebih segala-galanya. Tengok dalam blog-blog, tengok dalam media masa internet, suhu Malaysia ni sejuk daripada New York pula dah. Ada salji. Di Indonesia katanya ada salji. Mesir itu tahun lepas, hujung tahun lepas Mesir ada salji. Tak pernah turun salji Mesir. Ada salji. Kalau turun salji atas piramid lagi heran juga. Tengok-tengok kita di Cameron Highland ke, Genting Highland ke, melaporkan dari Cameron Highland kereta tersekat kerana salji tebal. Pula lah. Jom kita pergi tengok. Sewa kereta, sewa bas pergi tengok. Accident, tak ada yang salji. Tak tengok salji. Allah boleh buat. Dunia ni dia yang punya, alam ni dia yang punya. Itu yang katakan kita hidup di dunia ni sementara. Bila benda sementara dia ada umur, muda, dewasa, tua. Hidup, mati. Daun pisang keluar pucuk bulat 3 hari besar, 6 hari mati ujung, 2 minggu sama angkat kala dengan batang pisang, 3 minggu jadi bakar api orang. Habis. Kita dulu umur sehari, baby, remaja, dewasa, sekarang ada yang tua. Kita akan mati. Dunia sama. Dia ada fasa dia, fasa permulaan. Allah Ta'ala letakkan segala makhluk-makhluk dalam dunia ni, kemudian Allah isi. Bila Allah isi Adam, itu tanda dunia sudah dewasa. Dunia sudah menerima tanggungjawab. Kita pun manusia, daripada kecil sampai umur 7 tahun tak apa lagi, sampai umur 14 tahun tak apa lagi. Bila naik 21 tahun, 25 tahun, mula datang nguras, main minang, nikah, tanggungjawab. Sudah ada tanggungjawab dengan keluarga. Mula tanggungjawab tu kita sudah dewasa. Keluar anak umur sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, kuih tua. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 4 bulan, 4 tahun, kuih tua. Kuih muda lah. Dunia Allah letak Nabi Adam muda. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku letakkan di bumi ini khalifah. Sebelum tu tak ada. Tak ada siapa yang nak urus dunia ini. Tak ada siapa. Allah yang uruskan. Bila dunia ini sudah matang, dia sudah layak diurus oleh makhluk.
Allah letak makhluk, makhluk akan urus. Maka macam-macamlah cara urus. Ada orang berjaya urus, ada orang gagal. Ada yang duk jaga begini dan sebagainya, ada yang gagal. Akhirnya dunia ini macam apa? Macam apa habis? Bukit yang tinggi habis dikorek-korek patah, laut yang duk ada habis ditamak-tamak, tempat yang rendah ditinggi-tinggikan, tempat yang tak ada air dijadikan air kolam jadian buatan dan sebagainya. Dunia sudah melalui proses penuaan. Dulu masa kita remaja dulu cantik kulit kita. Masa satu tahap demam campur si kempok. Nek meletup angin, motuk angin, motuk angin, motuk angin, motuk sana motuk sini. Budak sampai umur 45 tahun ni dia macam campur ni umur 12. Dia jadi tak elok dah bumi. Badan kita tak elok dah. Dunia gunung api bom meletup, dah pecah dah. Dah jadi kawah. Meteor tu asteroid boom jatuh, berlopak bumi. Tak boleh nak timbul dah. Bukit pergi rata, tak boleh nak naik dah. Laut duk berenam, gelora, berombak elok dengan pantai, pergi ambil tanah batu, tambak pun dah semakin sempit, air semakin naik. Dunia semakin nazar. Kita tak ingat, kita lupa. Dan dunia boleh habis dalam bila-bila masa sahaja sekarang. Boleh habis bila-bila masa sahaja. Orang yang berusaha pulih tak ramai, yang usaha musnah ramai. Kitalah yang memusnahkan. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr. Zahirnya kemusnahan dan kerosakan di bumi dan di laut. Bumi pun orang buat rosak, laut pun orang buat rosak. Nak kaya punya pasal minyak korek habis naik. Lombong biji emas digali. Memang itu ma'dan, itu bahan-bahan galian memang Allah bagi. Tapi itulah sebab-sebabnya kita sebut tadi. Allah Ta'ala bagi musnahnya dunia ini sebabnya. Sebab keragusan, sebab ketamakan. Benda yang ada dalam dunia ni kena keluarkan. Kalau tak keluar, tak hebatlah kami, tak darjatlah kami, tak pakailah barang-barang kemas, tak pakailah intan permata, tak pakailah emas ikat, itu ini dan sebagainya. Tak ada. Maka sebab itulah kita keluarkan. Tarik bawa keluar itu, tarik bawa keluar ini, selup itu, selup ini. Akhirnya bumi sudah kering. Ini sudah kering. Cuba bayangkan satu orang duduk di hospital dalam keadaan duduk atas katil. Hari ini doktor mengambil tulang belakangnya, ayam tulang belakang, keluar, ambil berapa ml saja, 15 ml, masuk diagnose. Esok tak dapat lagi, mengambil pula tulang pula, ayam otak pula, hisap pula. Sakit tu macam tu juga. Kaji. Oh, ada kaitan ni dengan apa nama, dalam paru-paru dia apa dan mulut tebuk paru-paru pula. Sedut pula ayak paru-paru. Sebotol ayak pula. Dia tengok perut duk sakit. Cucuk perut pula, buruk pula. Punyalah dahsyat orang tu. Berapa saliran pek tu keluar. Fikir tak apa jadi kat sakit. Nak hidup ke nak mampu dia. Kan okey, dia balik, dia keluar hospital, kita keluar lah. Tengok lama tebuk sakan kan. Dia kata dia tu ada. Orang main ngaji taksi buat kitab, dia buat beg. Beg ayak paru-paru, beg ayak perut, beg ayak otak. Dahlah dulu main ngaji tak buat kitab tu lah.
Lah Allah suruh bawa beg. Nak tinggal di rumah macam tu. Dulu main dengan kaku, ingat tak bawa kitab tak apa-apa. Nak bawa beg bawa kitab tak dia. Pada muka. Bawa kitab kan. Dia tertinggal. Orang itu kalau keluar duduk sihat pun boleh berjalan, pergi makan kenduri, bersembang, kita pergi rumah dia pergi rumah kita dan sebagainya. Tapi dia tetap tak selesa. Dia sihat tapi dia tak selesa. Dia sakit. Bumi macam itulah bumi. Sabduk sana, tarik sini, korek sana, kambuh sini, alam sana, korek sini, naik sana, pacak sini. Dia pun sakit. Sakitlah bumi ni, sakit. Dah jadi tidak seimbang dengan pembangunan dan sebagainya. Aku jadi sengit sebelah, berat sebelah. Tuan-tuan pernah tengok bola boyot tak? Tahu ada boyot? Bola? Benjoy. Jadi macam belon dia naik pujuk atas. Bola dia bulat. Bila kita pusing, dia boleh pusing. Macam biasa. Belon pusing tak pusing. Sebab dia tak stabil. Pengimarahan dunia tidak stabil. Bumi sudah jadi tak seimbang. Dia sengit, dia berat, dia sudah lari daripada pasinya. Macam kereta tak alignment. Orang bawa motor, belakang ni bawa berat sebelah. Motor jadi ikut tu, pergi dalam. Dia pergi juga ke depan tu, tapi pergi ikut tu. Macam feri jalan tolak angin tu kan. Apa feri tu jalan macam ketam lah. Dia gagah nak pergi tu, tapi tolak pergi tu. Bumi sudah sengit. Akhirnya sengit. Boom, belagak dengan orang lain. Sebab musabak Allah nak. Dia pun ada kadar penimbangan. Bila kita duduk belajar, kita baca Quran, Allah dah buat bumi ini bergerak. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dzalika takdir. Itulah ketentuan. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Matahari dia bergerak. Wal qamara qaddarnahu manazil. Bulan kami tetapkan dia ada naik bulan besar, ada naik bulan kecil, ada bulan sabit, ada tak nampak bulan. Kesemuanya ada. Planet lain pun ada, kita pun ada. Tapi hanya dengan sebab satu je. Satu daripada organ-organ semua planet lain tak ada masalah. Planet bumi je ada masalah. Orang sakit, dia bukan ada masalah apa. Masalah dia sakit limpa je. Limpa dia bengkak. Tu je sakit. Nak makan tak lalu, sakit kepala, darah pun naik, nyawa pun tak larat. Jadi mohak. Berak pun susah, kencing pun payah. Semua tak boleh, tidur pun tak lena. Sakit satu tempat. Perut tak ada masalah. Jantung okey, hati okey, paru-paru okey, otak okey, orat okey, darah okey, buah pinggang okey. Semua okey. Itu kita okey. Dia tunggu KO je. Marikh okey, Mushtari okey, matahari okey, bulan okey, jari okey, semua okey. Neptune okey, Earth saja tak okey. Dia sengit dah. Boom, belaga orang. Belaga satu orang, habis. Impact, habis ke semua. Alam ini musnah. Masya Allah. Allah boleh buat. Malakutu kulli syai'. Allah Ta'ala pegang ke semua urusan-urusan yang ada dalam tangannya. Yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di izni. Dia mengatur segala urusan, tiada seorang yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada keizinannya. Yudabbirul amra. Allah yang uruskan semua urusan-urusan. Semua urusan daripada Allah. Ma min syafi'in. Tidak ada satu pun yang tolong Allah Ta'ala. Syafi' ni, syafi' maknanya pembantu, penolong. Tak ada assistant. Allah buat kesemuanya seorang-seorang. Malaikat buat apa? Malaikat bukan assistant Allah. Malaikat hamba Allah. Malaikat bukan assistant Allah. Malaikat hamba Allah. Allah perintah dia buat, dia buat.
Allah tidak pernah suruh malaikat tolong pusing saat bumi ni. Malaikat ni pergi pusing you cari, malaikat ni pergi pusing matahari, malaikat ni pergi pusing bulan. Tak ada. Allah segala-galanya dia urus. Ma min syafi'in illa min ba'di izni, kecuali sesudah ada keizinan. Kalau Allah izin, barulah benda-benda itu dibuat, untuk menandakan, menunjukkan bahawa itu adalah kuasa Allah. Dan ayat-ayat lain yang menunjukkan bahawa tidak berlaku sesuatu di dalam alam ini kecuali dengan iradah Allah dan masyiahnya. Masyiah maknanya kehendak Allah. Iradah pun kehendak, masyiah pun kehendak Allah. Masyiah kehendak daripada Allah. Masyiah kehendak yang telah Allah akan laksanakan untuk kita. Allah akan bagikan kepada kita. Hakikat keimanan kepada qadar Allah adalah berpijak di atas asas beriman kepada sifat-sifat Allah yang maha tinggi, dan dengan sifat, dengan nama-namanya yang maha mulia. Kita beriman pada Allah. Qadar-qadar Allah ini dia ada kait mengait dengan sifat Allah. Kita belajar sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, sampailah habib kalamun qadiran. Sifat 20 Allah Ta'ala itu sama dengan kaitan dengan Asma'ul Husna, Ar-Rahman, Al-Adlu, Al-Jalal, Al-Karam, Al-Wahid, As-Samad. Kesemuanya itu ada kaitan dengan qadar, dengan ketentuan apa yang Allah Ta'ala nak buat, dan masyiah Allah, dan apa yang telah Allah Ta'ala laksanakan kepada kita. Berdasarkan firman Allah, wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dialah yang amat mengetahui segala sesuatu. Allah alim, sifat Allah alim. Asma'ul Husna, Al-Alimul Khabir. Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Allah tahu segala sesuatu. Kita tahu, kita tak tahu. Kita di sini, kita tak tahu dah apa berlaku di sana. Kita tahu apa berlaku di Kuala Lumpur. Kita tak tahu. Tak tahu apa berlaku di Kuala Lumpur. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dialah amat berkuasa di atas segala sesuatu. Al-Hadid ayat 2. Allah Ta'ala berkuasa atas setiap sesuatu. Allah boleh putuskan, Allah boleh sambungkan. Allah boleh hidupkan, Allah boleh matikan. Allah boleh sihatkan, Allah boleh sakitkan. Allah boleh adakan, Allah boleh tiadakan. Allah boleh buat. Kita rasa Malaysia selamat daripada lingkaran gunung berapi, boleh ada, dan akap dia boleh sampai. Dan dah jadi pun gempa bumi di Indonesia. Dah ada pun panas-panas tanah dalam tanah di Indonesia. Kita duduk seronok pergi mandi air panas, syurga mandi air panas, dan tengah mandi bom pergi terpajuk di atas langit. Bukan terpokok atas langit. Atas langit betul. Padan muka, air panas tu. Rendam kaki pun rendam. Mandi pula pukul 3 pagi. Allah suruh manggil mayat tahajud. Siapa orang suka mandi air panas malam-malam? Sihat, sejuk lah. Lawan panas tu. Tapi dah mandi tengah hari pun betul panas. Yalah, kita tengok ni pasal Allah Ta'ala ni. Kalau lahat ni ayat panas ni tadi dia bum keluar api tu, Allah lari bangkit lah. Jadi kita pergi bayar tahajud. Fa'alul lima yurid, maha kuasa berbuat apa yang dikehendaki. Allah boleh buat apa saja Allah kehendak. Dia tak payah tanya kita, tak payah tanya pandangan kita, tak payah minta restu dan izin kita. Allah boleh buat. Kita tak tahu. Kita hanya boleh rancang, kita hanya boleh putuskan, tapi kita tak mampu, tak berdaya. Tak mampu, tak berdaya. Macam tunggu Datuk Harun dulu hospital 31 ni ada jemputan mai berapa juta.
tunggu duduk ICU, tunggu stabil. Tapi dia sakit tak berhenti. Sakit. Harun yang satu lagi Allah dah ambil. Masuk 2 Harun, dah keluar 1 Harun, tinggal 1 Harun lagi. Kedua-duanya hak milik Allah. Kedua-dua hak milik Allah. Kalau nak solat ghaib tak apalah, kita tak mampu nak pergi. Solat ghaib boleh. Kalau lah kata kita dengar orang kawan-kawan kata Tuan Guru Ustaz Harun Taib akan dikebumikan pada jam 4 petang contohnya. Selepas mayang isyak malam ni kita sembahyang solat ghaib, solat jenazah ghaib kepada orang-orang Islam. Sebenarnya boleh buat kepada siapa sahaja, tapi kita tak buat. Kita tunggu mayat depan kita. Ada mayat pun tak sembahyang pun. Nama hak ghaib lagi tak tahu. Buat sembahyang. Saya Al-Maulana yang dibunuh oleh kerajaan Pakistan, Maulana Al-Mujaddid yang dibunuh sebagai reformis Islam di Pakistan, yang dibunuh bulan lepas, tahun lepas. Saya solat ghaib. Saya sembahyang ghaib. Lepas bayar saya sembahyang maghrib. Masa tu saya duduk di mana? Saya duduk di Pengkalan Hulu, kolam air panas Pengkalan Hulu. Saya tak mandi pun. Saya bawa anak murid pergi buat aktiviti di situ. Kalau air panas Pengkalan Hulu, pergi lah. Dalam kampung lah. Dalam kampung lah. Sini dah cantik. Lepas main balik, saya sembahyang. Saya beritahu budak-budak, kata sekian ada berlaku, sekian. Siapa pernah sembahyang jenazah? Buat tangan dia tak bisa, dia bisa. Okay, sembahyang jenazah ni sekian macam ni. Okey. Lah kita praktik dan amali solat jenazah secara realiti. Tapi jenazah tak ada. Ada solat jenazah hadir, jenazah ada, dan ada solat jenazah ghaib, jenazah tiada. Jenazah hadir sekian-sekian, kita jenazah ghaib sekian-sekian. Kita nak buat sekian-sekian. Sembahyang sama, sembahyangnya sama. Kita sembahyang, saya suruh kawan saya jadi imam. Saya pusing tengok budak-budak, saya abang kawan-kawan budak-budak yang dah pandai sembahyang. Saya cuba bantu Ustaz kawan-kawan yang tak erti tu, baca sikit dan sebagainya, bimbing supaya dia boleh sembahyang. Kalau tidak, tak ada pengalaman sembahyang. Saya buat anak lelaki saya bawa sembahyang. Dia tak tahu sembahyang pun tak apa, sembahyang je takbir. Sebenarnya sembahyang jenazah ni yang betul-betulnya, kalau paling tak ada pun baca Fatihah dengan salawat kepada Nabi. Itu je. Doa takbir yang ketiga, takbir yang keempat tak baca pun tak apa. Takbir diam, Allahu Akbar, takbir diam, Assalamualaikum. Tak ada rokok, tak ada sujud. Mudah kan? Baca Fatihah, salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sembahyang jenazah di Mekah saja. Kita doa Allahumma fillah warhamha wa'afiha wa'afu'anha. Dia buat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita doa Allahumma fillah. Dia pun usung lah. Kita lalu tepi kita. Lalu tepi kita pula. Macam mana ni? Aku ada nombor 3 tak selesai lagi. Mayat lalu lah. Tu dia depan ni baca apa cepat sangat. Nah, dia ada dalam kaedah pelbagai lah kaedah. Maknanya yang rukunnya itu Fatihah dan salawat. Niat Fatihah dan salawat, 4 takbir. Doa 3, 4 itu sunat. Baca pun tak apa. Sebab ayat ini perlu disegerakan. Baca tak apa, tak baca pun tak apa, tak ada masalah. Jangan kata, oh tak boleh nak baca, tak baca, oh dosa.
Ni lah kita nak doa kat mayat ni, tak boleh. Tak apa. Tapi eloklah kita baca. Dan baca janganlah berlebih-lebih, melampau-lampau. Baca sampai 15 minit. Lepas tu tak Allahu Akbar kat 4 tu 15 minit pula. Dunia menyiksa jenazah itu. Kalau itu tak payah. Doa yang ringkas, memadai. Junat abang nak suruh sembahyang kan? Suruh sembahyang. Siapa sahaja orang Islam sembahyang tak? Siapa sahaja orang Islam sembahyang tak? Kita dengar kawan kita, tapi kawan lama tu duduk di sebilik dulu ni masa pergi haji tu. Ada kawan kita seorang lagi mahabak tu, kawan kita la ilaha illallah. Duduk sebilik dengan dia tu masa tu sesat sekali. Tawaf balik aku tak tahu mana tawaf mana. Dia lah bawa aku, mati dah nak pergi. Kita pun tak tahu macam mana nak pergi jauh tu. Duduk belah halau tu, duduk di Mersing dekat Taman Negara. Jom nak pergi tanah solat ghaib. Boleh solat ghaib, antara kaifiat solat ghaib sama macam solat jenazah biasa. Beberapa pembahasan hukum ulama-ulama sebut solat ghaib disolatkan antaranya pastikan jenazah itu dah dikebumikan. Ada ulama kata tak apa, tak kebumi pun tak apa, cuma pastikan dia dah dimandi dan dikapankan. Tak sembahyang lagi pun tak apa. Sebab antara syarat-syarat nak sembahyang, mandi dan kapan. Dah bersih dah jenazah itu. Maka kalau kita tahu, kita terima kawan mereka duk buat apa lah ni, mereka duk kapan dah. Kapan dah, mana dah mandi dah, kita boleh sembahyang. Kita boleh sembahyang kalau kita dah confirm. Kita tak tahu lah mereka nak simpan bila dan sebagainya. Nak simpan bila ni, rasa-rasa mungkin hari ni juga, pukul tak tahu. Esok boleh nak sembahyang? Boleh. Esok boleh. Masih boleh. Maknanya ulama kata sekiranya tidak berlalu dalam kadar 3 hari 3 malam, tak apa boleh lagi. Ada ulama kata tempoh yang kurang daripada 3 hari 3 malam pun tak apa, tak ada masalah. Boleh nak sembahyang, tidak ada masalah. Sebagai penghormatan kita. Buatlah, no? Bisa buat tak solat baik? Bisa, tak bisa. Berkata At-Tahawi, segala sesuatu itu berlaku dengan penetapan dan kehendak Allah. Kehendak dalam meluluskan segala-galanya tidak akan berlaku kehendak hamba melainkan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang kita nak tak boleh jadi, melainkan apa yang Allah nak sahaja yang jadi. Kita nak itu tak. Kita nak, kata kita nak makan gulai ikan 9. Suruh balik buat gulai dulu. Lagi dia tengok piluk kambing yang kedai lah. Dia meja kedai dah pasal lagi. Makan gulai ikan 9. Tri ni lah, duk pamu, duk teringat ni. Duk nampak ikan 9, duk kodek-kodek. Kepala, badan, ekor. Kepala dia sedap. Sedap tu. Pi sampai kedai dia sakit gigi pula dah. Elok pakai motor, pakai kereta tu kan. Bau lah. Dia main ni. Awak ni. Dia pegang ni. Pergi tengok. London tak lalu. Tak mau lah. Pakcik nak khabar nak tidur elok lah. Tak apa nak tengok dah lah kot. Tak lalu makan kot. Saya lah. Kita nak, Allah tak kena. Allah tak izin. Kita bila Allah tidak izin, tidak akan berlaku. Tidak akan terjadi apa yang kita nak. Mungkin kita kehendak, mungkin kita tak mau. Kita tak mau, mulai dan pulang. Pergi tengok tak ada apa, habis tinggal 9 dia ada. Daripada tak makan, berhenti dah sampai makan pi. Lepas tu duduk di sini tak mau.
Makan bila dia tak ada apa, berhenti lah, nak datang balik tak ramah nak makan bila. Kita tak mau. Tapi kena juga, pasal itu kena Allah, kena makan juga ini. Makan. Kena makan. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah boleh buat. Fasubhanalladzi biyadihi. Maksudnya Allah segala-galanya, biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Semua urusan kerja yang kita buat balik pada Allah Ta'ala. Sebaliknya, apa yang Allah tidak kehendaki, perkara itu tidak akan berlaku. Tidak ada penghalang bagi Allah, tidak ada yang dapat menolak keputusannya, dan tidak ada yang dapat mengalahkan segala urusannya. Kita tak boleh halang, kita tak boleh tegak. Daripada benar ini jangan berlaku dan sebagainya, tak boleh. Jadi kita tak usah lepilah naik motor, kereta banyak sangat lah naik motor. Takutlah nanti orang belah lagi, hang belah orang lagi. Bukanlah cekak sangat ni, cekak dah hamak dapat lesen ni. Orang naik dia motor dia 2, cik boleh naik dia 1 tau. Cekak. Kita pun kepung jaga. Takut ni, kita cuba halang jangan aksiden. Dia tengok aksiden kat rumah, tergelincak, kita lap landai, dia berjalan bom patah atas paha ni. Loh, yang aku duk jaga dia tak pergi aksiden keluar, dia aksiden kat dalam rumah pula. Kita tak boleh jaga. Apa boleh jadi? Boleh jadi macam-macam. Dia boleh jadi. Itu maknanya menunjukkan bahawasanya kita tak mampu. Kita boleh usaha, kita boleh ikhtiar, kita boleh kawal sekadar yang kita mampu, kita boleh jaga. Maka yang selebihnya itu kita dengan Allah Ta'ala. Kalau Allah kata la yadurru, tidak mudarat, maka tidak mudarat. Kalau Allah izin dan restukan kemudaratan itu berlaku. Nabi Ayub kaya, harta dia habis satu. Umat dia kering, sampai miskin berapa kedana Nabi Ayub. Badan dia sihat, cantik. Allah bagi dia sakit, sampai isteri pun tak mau dekat dia. Kita orang lelaki, isteri pergi dekat lagi, tak balik rumah. Bukan kau tak mau, kau dekat lagi. Mainlah mak balik rumah, tak apalah, hampa tak tahulah ni, pak hampa ni kami duduk dah sekali dah, 30 tahun dah. Tak balik minta apa, pak duduk sini, mak duduk sini. Marah kat anak kan. Tak apa, tak makan minum, tak mandi pun tak apa, hidup semati. Doktor menghantar, misi menghantar makan, ini dia makan. Abang, nak makan tak ni? Doktor main bagi ni. Rasalah manis ni, sambil suap, sedap ni. Suap kat dia duduk rasa. Lama-lama tinggal sikit dah abang je duduk rasa. Suami memang dah rasa. Makan lama pun tak nak makan dah, aku tengok hang pun tak apa dah. Laki dia kata, terima kasih lah abang. Nak keluar beli ayam tinggal abang, apa yang Dr. Mai bagi, ni lah makan nasi ubat-ubat bila abang. Tapi kalau isteri sakit, suami buat macam tu tak ada. Tunggu. Dia tunggu. Dia tak duduk dalam pasal doktor tak lagi duduk. Dia orang lelaki ni dia isap okok. Tu dia duduk keluar tu. Baik dia kata tak apa, aku pergi tunggu tang kafe, tak apa dia isap okok. Tu dia jadi duduk dalam. Mumpanya saya tak isap okok, dia duduk dalam. Orang lelaki ni tak ni. Wallahu'alam. Nanti yang kedua, makna beriman kepada qadar 243, insyaAllah kita sambung banyak umur kita. Ada soalan? Masa dulu apa? Tak dijawab. Tak boleh. Sembahyang jenazah tak ada wudu. Sembahyang jenazah tak ada wudu. Sembahyang jenazah tidak ada wudu. Tak boleh. Mesti ada wudu sebab syarat sah solat.
Sebab dia pun solat, cuma tidak seperti solat biasa yang ada rukuk, kena ada niat sembahyang. Sama juga sujud tilawah, sujud sejadah, sujud syukur, semua ada ittifaq ulama-ulama fiqh wajib ada ular.